الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita boleh mari solat subuh berjamaah pada pagi ini, pagi Jumaat Sayyidul Ayyam. Hari cuti, kita ambil masa selepas kita solat subuh ni, sama-sama kita duduk iktikaf di dalam masjid. Dengan kita niatkan iktikaf, mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam masjid ni, kita boleh pahala kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari biasa kita pakat baca makthurat. Hari biasa kita baca makthurat. Hari Jumaat satu pagi kita kuliah. Jadi pagi ni kena giliran hamba. Menyambung daripada kitab Asbabun Nuzul Ibn Abbas yang dihimpunkan daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah menyebutkan pada ayat yang ke-60, ayat yang ke-60 pada dua minggu lepas. Dan hari ini kita tengok pula pada ayat yang ke-65 Surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak sekali-kali demi Tuhanmu tidak beriman mereka itu sehinggalah engkau memutuskan sesuatu perkara yang mana mereka ni berkisar ke atas mereka, yang mereka menjadikan mereka ni kena sehingga mereka ni setuju dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Zubair qal, Abdullah bin Zubair berkata, khasama rajulan al-ansar, telah berbalah seorang rajulun, lelaki daripada Ansar, dengan Zubair
Zubair ni dia ada balah dengan seorang Ansar. Dia ni muhajirin lah. Pada satu tempat di satu kebun. Pada satu tempat kebun di mana Zubair mengalirkan air untuk tanaman-tanaman dia. Lalu lelaki Ansar ini tidak puas hati dan meminta daripada Zubair untuk juga mendapatkan air. Faqala al-Ansar, lalu seorang Ansar ini berkata, bahagikanlah air tersebut. Bahagikanlah air tersebut beberapa kali kepada Zubair. Ni jangan lipu masa ni. Orang Ansar itu minta supaya Zubair ni bahagikan air kepada dia. Sedangkan air itu mari daripada kebun Zubair. Apabila dia minta berkali-kali kerana tak puas hati, tak puas hati, lalu sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada Zubair, Asqi ya Zubair, wahai Zubair, siramlah tanaman kamu dahulu, kemudian sebarkanlah air itu, alirkanlah air itu kepada tetanggamu, iaitu anak beranakmu dulu, hak dekat-dekat, kebun-kebun yang dekat dengan kamu dulu. Boleh jadi kebun yang dimiliki oleh Ansar itu lebih jauh daripada kebun yang berada dengan Zubair. Lalu seorang Ansar ini berkata, adakah Zubair, maksudnya adakah Zubair ni kerana Zubair ni anak saudaramu? Adakah ia ni adalah anak saudara kepada kamu sehingga kamu memberatkan keputusan kepada Zubair, berpihak pada dia? Lalu apabila dengar perkataan itu, maka merah muka Nabi. Merah muka Nabi. Lalu Nabi kata, Asqi ya Zubair, Zubair, secara dia lah, siramlah tanamanmu ni, dan sehingga alirkan air sehinggalah air itu melimpahi batas, benteng-benteng, batas-batas kebun lah. Kebun ni dia buat batas-batas. Suruh Zubair ni guna ke dia dulu. Habis kemudian alirkan air itu kepada tetanggamu. Kata Zubair, dia kata ayat ini seolah-olah turun dengan, aku rasa, aku meyakini bahawasanya ayat ini turun pada aku tentang apa yang telah berlaku pada aku dengan seorang Ansar. Sebab apa turun? Kerana seorang Ansar ni dia tak puas hati hak Nabi putuskan. Sedangkan Nabi putus ni bukan kerana anak saudara dia, bukan kerana anak beranak dia, tapi apa yang diputuskan oleh Nabi SAW adalah adil. Adil kerana bukan mari daripada dia, mari daripada asalnya, mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sebab dia yang Nabi suruh buat begitu, nak suruh biarlah Ansar ni tahu bahawa putusan Nabi ni adalah muktamad. Dalam riwayat yang lain pula menyebutkan, dalam riwayat yang sebut, ada seorang munafik dan juga seorang Yahudi berbalah di antara mereka. Lalu kata munafik tersebut, mari kita pergi jumpa dengan Nabi SAW. Apa ni kata Yahudi tersebut, mari kita pergi jumpa dengan Nabi-mu. Pergi jumpa dengan Nabi lah. Dan mu kata nak tahu siapa dia betul. Kerana Yahudi ni tahu Nabi ni dia akan buat putusan
dia tidak akan berpihak ke mana-mana kecuali putusan dia tu berlaku adil. Apabila sampai kepada Nabi SAW dan mereka menceritakan pertelegahan mereka, lalu Nabi SAW memutuskan keadilan itu kepada Yahudi tersebut. Kena pada Yahudi. Nah, putus ni Yahudi ni betul. Benar alik Yahudi. Fa'abar rajulun, maka lelaki munafik ni dia tak setuju. Tak setuju. Pak Nabi putus ni dia kata tak boleh terima. Thumma ata ila Abu Bakrin, lalu mereka pula pergi jumpa dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada mereka apakah yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi putus lagu mana, kata Abu Bakar. Lalu Yahudi itu berkata, Nabi SAW telah memutuskan hal itu ke atas aku. Maknanya orang Yahudi ni kata Rasulullah berpihak oleh aku kerana aku ni benar. Maka kata Abu Bakrin, dia kata jika sekiranya begitu, aku juga menurut keputusan Rasulullah SAW. Aku kata seperti Nabi katalah. Thumma aba, lalu lelaki tersebut tak puas hati juga. Tak puas hati juga. Jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, tak puas hati juga. Thumma ata ila Umar, kemudian mereka pun pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Bila jumpa dengan Sayyidina Umar, dia cari pasar. Pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Faqala li Umar, lalu mereka berkata kepada Umar, ya Umar, sirna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ni pergi jumpa dengan Nabi, lalu Nabi telah memutuskan keputusan pada kami. Fa'aba, lalu dia tak setuju. Thumma ataina ila Abu Bakrin, lalu kami pergi jumpa pula dengan Abu Bakar. Fa'aba juga, maka dia tak setuju juga. Lalu kami datang kepada kamu untuk mendengar keputusan. Faqala Umarin, lalu Umar berkata kepada mereka, Ruwaidukuma, tunggu sekejap. Fakharaja fadakhala Umar, lalu Umar pun masuk dalam rumah. Thumma akhadha bisayfin, lalu Umar mengambil sebilah pedang. Kemudian ia keluar fadaraba unuqahu faqatalahu. Lalu bila Sayyidina Umar tubik, buat tubik dengan pedang ni, tak ada kecek dah lah. Sayyidina Umar pun kerak tekak selalu. Kira kerak tekak selalu. Lalu Sayyidina Umar bunuh dia ni. Faqala Umar, lalu Umar berkata, maka inilah keputusan yang akan diputuskan oleh Umar kepada orang yang tidak menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Lalu ia berpaling daripada Yahudi tersebut. Nabi SAW pada dekat kok dia kata, ni hak Sayyidina Umar buat putusan dia. Bagi orang yang tak terima apa yang diputuskan oleh Allah dan juga Rasul. Lalu Yahudi dengar apa yang Sayyidina Umar kata. Kemudian turunlah Jibril alaihi salam jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril pun wayak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraqa Umar bainal haqqi wal batil. Jibril kata Umar ni adalah seorang yang buat putusan, yang memutuskan di antara hak yang mana batil. Dia memutuskan. Dia memisahkan di antara hak dengan batil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umarin fa antal Faruq. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, mu ni Al-Faruq. Sayyidina Umar digelar Al-Faruq kerana peristiwa ni.
Kerana keputusan yang diputuskan oleh Nabi, keputusan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah muktamad, tak terima nak ambil mana lagi. Tak terima ni nak ambil hak mana lagi. Hak diputuskan oleh Nabi itu samalah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sahagianya bagi seorang mukmin dan mukminat apabila ditentukan oleh Allah sesuatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka merasakan ada keputusan yang lain mereka nak ambil. Tak sepatutnya. Atas dunia sekarang ni pun lagu tu lah. Hak Allah Ta'ala tertudah, Allah Nabi tertudah, sudah ada keputusan dia. Tapi manusia mengambil yang lain. Walaupun orang Arab sendiri pun tak faham bahasa Arab sekalipun, tapi tak terima lah keputusan hukum hakam daripada Al-Quran. Ayat yang seterusnya, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ayat 66. Dan jika sekiranya kami tetapkan ke atas mereka untuk membunuh diri mereka ataupun keluar daripada rumah mereka atau kampung halaman mereka, ma fa'aluh, nescaya mereka tidak akan melaksanakannya illa qalilun minhum, kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Walau annahum fa'aluh, jika sekiranya mereka laksanakan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum, nescaya ia akan menjadi peringatan bagi mereka, itu lebih baik kepada mereka, dan akan memberi ketetapan iman mereka tersebut. Daripada As-Sadi meriwayatkan, lamma nazalat walau anna katabna alaihim, As-Sadi meriwayatkan apabila turunnya ayat lamma katabna alaih walau anna katabna alaihim, sehinggalah ayat qalilun minhum iftakharu Thabit bin Qais bin Syamas, maka iftakharu ni kelang kabut bertelagah. Siapa dia? Thabit bin Qais bin Syamas wa rajulun minal yahud, dengan seorang Yahudi. Balahlah pula Thabit bin Qais dengan seorang Yahudi, lalu berkatalah Yahudi, faqala al-Yahudi wallahi demi Allah Subhanahu Wa Taala, jika sekiranya Allah, laqad kataballahu alaina an yaqtulu anfusakum faqatalna anfusana. Kata Yahudi, demi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memerintahkan kami untuk membunuh diri, lalu kami telah melaksanakannya. Kalau kita ingat dalam surah Al-Baqarah, ada ayat sebut beria, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum dzalikum khairul lakum fataballahu alaikum. Kita ingat ayat tu. Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Yahudi ni, bila mereka mengaku kesalahan mereka, untuk bertaubat dengan cara apa dia? Faqtulu anfusakum. Lalu Yahudi ni mengaku, dia kata, Allah, demi Allah, Allah telah perintahkan kepada kami untuk bunuh diri.
Maknanya untuk taubat kena bunuh diri. Faqatalna anfusana, dan pupuk kami buat dah benda lagu tu. Kami ngaku kami buat dah bunuh diri ni untuk taubat. Lalu kata Sabit pula, wallahi law katabna alaina an yaqtulu anfusana laqatalna anfusana. Kata Sabit juga, demi Allah, kalau Allah perintahkan pada kami untuk bunuh diri, maknanya dengan cara untuk bertaubat, nescaya kami akan bunuh diri. Lalu berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ni. Nak royak puak ni walau an ma fa'alu. Allah Taala kata ma fa'alu. Mereka sebenarnya tak akan buat pun. Tak akan buat. Nah, illa qalilun minhum, kecuali yang buat tu sedikit saja. Dan jika sekiranya ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dan mengambilnya sebagai mau'izah, peringatan, lakana khairul lahum, bahkan itu lebih baik pada mereka, dan menetapkan iman mereka. Nah, kerana munafik dia hanya kecek. Kalau nak pergi perang, kalau ni semua dia bersemangat, tunjuk semangat, tapi sebenarnya bila saat akhir dia akan tak buat, dia akan tinggal. Yahudi pun pernah mengaku dia keturunan dia dah buat dah bunuh diri dah, tapi sebahagian kecil daripada mereka sahaja. Ayat seterusnya, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat 99 surah An-Nisa. Ayat 69 99 pula. Ayat 69 surah An-Nisa. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Daripada Aisyah meriwayatkan setelah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi wa innaka la ahabba ilayya min ahli wa waladi wa min waladi wa inni la adhkuraka fil baiti wa inni la akuna fil baiti fa adhkuraka fama asbara hatta ata fa anzur ilaik. Kata lelaki tersebut pada Nabi SAW, dia kata apa dia? Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau aku cintai lebih daripada diri aku sendiri, dan aku menyintai engkau lebih daripada ahli keluargaku dan daripada anak-anakku. Dan apabila aku berada di rumahku, aku sentiasa mengingati pada engkau, sehingga aku tidak sabar dan aku keluar untuk melihat engkau. Wa idza dzakartu mauti, apabila aku mengingati tentang kematian, apabila aku ingat kalau aku mati, wa mautik, dan engkau pun mati, araftu annaka idzan dakhaltal jannata rufi'at ma'an nabiyyin wa inni idza dakhaltul jannah khashitu alla araka. Panjang. Lalu dia kata kepada dia, aku ni saya kepada Nabi SAW, aku ingat padamu ya Rasulullah lebih daripada aku saya pada diri aku sendiri, dan aku saya padamu ya Rasulullah lebih daripada ahli keluarga aku dan juga anak-anak aku. Dan apabila aku duduk di rumah aku teringat kamu ya Rasulullah, siapa aku tak boleh nak sabar.
Lalu aku keluar pergi carimu untuk tengok. Dan apabila aku mengingati tentang kematian, bila aku ingat aku ni mati dan mu pun mati, dia kata aku tahu engkau masuk dalam syurga, engkau berada dalam syurga dan engkau diangkat tempat yang paling tinggi di kalangan nabi-nabi. Dan jika sekiranya aku masuk syurga, katanya lelaki ni, tak disebut nama dia, jika sekiranya aku ni masuk syurga, dia kata ke dia, khasyitu alla arak, aku takut aku tak boleh tengokmu ya Rasulullah. Falam yaruddan Nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta nazalatil ayah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab sepatah pun sehinggalah Allah Subhanahu wa taala waktu ayat ni, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, lalu mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka, iaitu di kalangan nabi-nabi dan para siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran Nabi, wasyuhada, dan golongan-golongan syahid, wassalihin, dan para golongan yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Nabi tak terjawab apabila lelaki ni mari jumpa dengan Nabi. Ada riwayat sebut Aisyah yang kata kepada Nabi lagu tu. Dalam riwayat lain sebut, hak kata ni Aisyah meriwayatkan seorang lelaki jumpa dengan Nabi. Dalam riwayat lain pula sebut ada sahabat ni riwayat, kami ni cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ramai-ramai mari jumpa. Ada pula sahabat kata, riwayat lain pula, seorang sahabat mari jumpa, seorang pemuda mari jumpa dengan Nabi. Dia kata, boleh tengok Nabi atas dunia, takut di akhirat nanti aku tak boleh jumpa dengan Nabi. Ada beberapa riwayat, tapi hak masyhurnya riwayat daripada Aisyah, seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi lalu dia kata lagu tu. Boleh jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang boleh mari jumpa dengan Nabi, tengok Nabi sendiri. Ini tengok sendiri Nabi, teringat ke Nabi, boleh pergi cari Nabi. Zaman lah ni nak cari orang yang kata lagu tu payah, kecuali orang-orang yang apa alim ulama, golongan-golongan yang sentiasa teringat, mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis-majlis dia. Sebab itulah golongan tasawuf contohnya, golongan tasawuf ni dia buat syair-syair untuk mengingati Nabi. Syair ko madaih ko dia panggil apa ni, burdah ko apa lagi, berzanji. Kalau bahasa Melayu kat Melayu ni dia berzanji ya ni. Semua tu isi kandungnya dia antara lain ialah menyebut sifat Nabi, nak memuji Nabi. Cuma ada sebahagian kadang-kadang tu yang orang panggil melampau tu ada juga. Siapa ke letakkan Nabi ni orang panggil lebih daripada dengan sifat yang diberikan oleh Allah pada Nabi. Siapa ke kita kata kalau anak-beranak Nabi ni dia buat makam lah, kubur ni, kubur anak-beranak Nabi ni, dihiasi, dipagar, diteduh. Kebanyakannya ada masjid. Kalau kita pergi melawat, padahal kubur Nabi sendiri pun dalam Masjid Nabawi juga.
Pada asalnya walaupun rumah situ, tapi dia jadi masjid belakang rumah Nabi situ. Kubur sahabat kubur anak-anak Nabi pun, cucu-cucu Nabi, hak banyak di ada hak di Mesir, ada hak di Syria. Dia dilindungi dengan macam-macam lah, dihiasi pagar, dibuat pagar ke apa. Ada sebahagian pokok Syiah dikuasai oleh pokok Syiah, ada hak dikuasai oleh orang Sunni, ahli Sunni. Nak wayaknya saya ni bila dia mari buat majlis, majlis dia kat macam-macam lah, dia bersyair, dia bermadah dalam itu tu. Tapi hak teruknya ialah apabila mereka ni tu doa tu minta dengan kubur tu sendiri, bukan minta dengan Allah Ta'ala. Dia panggil tawassul. Ada hak tawassul ni tu kecek dengan tuai kubur, dalam kubur ni kecek, royak. Seolah-olah dia pergi minta dengan tuai kubur tu. Itu yang tak lehnya. Tapi ada satu lagi tawassul yang mereka ni bukan pergi minta dengan tuai kubur tu, tapi pergi duduk tempat tu, kata dia kerana orang ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka nak ambil tabarruk ni, nak ambil berkat para anak cucu Nabi, ambil berkat para alim ulama, orang-orang soleh, para wali-wali. Dan mereka doa situ, minta dengan Allah Ta'ala, bukan minta dengan tuan kubur tersebut. Itu tawassul yang boleh. Tapi sebahagian sebahagian pihak yang kata tak boleh belaka, tak boleh tasawuf, tak boleh bertawassul, tak boleh bertawassul. Tawassul tak boleh. Kita minta dengan Allah Ta'ala apa ada perantaraan. Apa ada perantaraan. Sedangkan sahabat-sahabat pun sendiri minta dengan Nabi supaya Nabi doa kepada dia. Nabi doa, minta Nabi tolong doa ke. Itu tawassul tu. Ni masalah khilafiyah. Jadi tak payahlah kita orang panggil nak masuk dalam ni. Bila benda khilaf ni, kalau boleh kita elokkan, kita elokkan. Minta dengan Allah Ta'ala, tu hak sebenar-benarnya. Kalau perantaraan ni boleh, tapi kalau boleh dengan orang tu hidup lagi, dengan orang hidup lagi, gilah rakyat dia tolonglah doa kambo. Dalam masa yang sama dia doa juga, dikepuk dengan tutup lebar alim ulama, doa lah ke anak-anak ambo ni. Boleh. Tapi kalau mati dah, tak payahlah orang panggil lari daripada perkara-perkara yang khilaf. Baik kita doa direct pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selain daripada kita cari orang-orang alim ulama ni untuk mereka tolong doa. Boleh. Tapi kalau kita sendiri tak minta pun, kita tak berdoa pun, kita nak suruh orang tolong doa kita, tu orang panggil tak kena cara. Tak kena cara. Supaya semaya hajat. Semaya hajat. Jadi hajat dia ni, dia pergi royak ke tu email tu. Ni hak keliru sedikit ni. Orang berhajat, dia minta dengan Allah. Dia berhajat tu berhajat dengan Allah, bukan berhajat dengan orang tu. Cuma dia sini boleh kata ambil tabarruk, ambil berkat. Cuma orang tadi kalau dia minta untuk orang lain, solat hajat ke untuk dia, atau doa ke untuk dia, dia tak boleh kata aku ni, seolah-olah dia kata aku ni, dia tak boleh kata doa aku ni Allah Ta'ala tak dengar. Tak boleh. Maknanya kalau aku doa dengan itu email, doa ni tak serupa. Kita tahu mana tak serupa. Sepatutnya orang yang berhajat, orang yang ditimpa musibah ni,
Kalau dia doa tu, dia lebih faham dengan masalah dia berbanding dengan kita minta tolong orang tu. Tu beza. Nak panggil mai hajat boleh. Panggil tuan rumah jadi tu imam. Tuan kerja tu jadi tu imam, baru jalan. Tak. Tapi kalau kita kata tuan rumah lah jadi tu imam, tak boleh. Tak boleh apa tak boleh. Tak. Dia nak minta dengan Allah, dia kata tak pandai nak minta, tak pandai nak doa. Doalah kau bahasa Melayu. Ni. Doalah kau bahasa Melayu. Kerana tu imam tu doa ke Arab dia pun tak faham juga. Itu masalah. Nak tu imam dia doa depan dia amin. Dia tak tahu apa pun tak imam minta. Nah. Jadi orang panggil lebih afdalnya lagu tu. Panggil kita sendiri minta dengan Allah Taala. Tak, cuma orang panggil nak ambil tabarruk boleh, kita buat solat hajat sama dah, cuma sekali-sekala kita minta orang lain tolong jadi imam solat hajat. Tu lain. Tak, lain. Ni dia sendiri bila dia berhajat, dia nak tunggu satu masa, nak ambil satu masa. Nak hari Jumaat lah contohnya. Biasa hari Jumaat lah, malam Jumaat, lepas Jumaat. Nak pagi Jumaat. Nak apa dia? Nak tunggu hari ni ada hajat, hari Ahad. Tunggu hari Jumaat nu. Tak, tak apa tunggu hari Jumaat. Lepas tu nak royak hajat dia duduk ipung lama dah. Duduk pendai lama. Dia royak ke? Tu imam tu dia tak pernah doa dengan Allah Taala hak dia berhajat. Tak pernah minta. Itu yang tak kena. Nak tunggu hari lama tak apa juga, tapi dia sendiri minta dengan Allah itu lebih afdal. Hak tu lebih afdal. Nak pecah dalam masyarakat hal lagu tu payah. Dia kata payah bahasa dengan ustaz cari ustaz lain. Gitu kan? Tak email ni payah cari email lain ya. Kadang-kadang tu email tu kena label go to go ni tak. Label hak ni gini. Hak ni mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Sahabat ni jumpa dengan Nabi royak. Dia ni rindu doa ke Nabi, teringat ke Nabi, saya ke Nabi. Siapa ke dia kata kalau duduk rumah duduk teringat lagi. Tak boleh duduk. Tubik mula lagi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala buat turun ayat ni. Siapa dia taat, teringat saya ni kena taat. Tanya Nabi, saya ke Nabi? Saya. Tapi sunnah Nabi tak saya buat. Sunnah Nabi tak saya buat. Hak Nabi suruh pun tak saya buat. Hak Allah Taala suruh pun tak saya buat. Lepas tu ngaku saya ke Nabi. Lepas tu kak duduk ya Hanana tu. Tak, habis tak lebih pada orang. Ni. Kalau ada majlis selawat kak. Dia lah canggih ekon. Hak Nabi suruh, hak Nabi Allah Taala suruh tak saya buat. Dia abaikan benda-benda lagu tu. Lalu Allah Taala turunkan ayat ni. Siapa dia taat pada Allah, taat pada Rasul, mereka ini akan duduk bersama dengan nabi-nabi, duduk bersama dengan para siddiqin, para syuhada. Bukan kata zaman Nabi sahabat-sahabat lah kita duduk jauh dah ni. Kalau boleh masuk surga saja pun wujud dah. Jangan duduk kata gitu. Kita kena minta untuk jumpa dengan Nabi. Kena minta, kena doa biar boleh jumpa dengan Nabi. Kena doa ni biar boleh minum daripada air telaga Al-Kautsar, telaga Nabi. Kena ada dalam minta-minta kita tu. Walaupun tidaklah kita semaya fardu, kita semaya sahur kita minta. Atau tidak dalam semaya pun kita minta, kita berdoa. Pas kita nak royak supaya dengan sahabat ni royak pun kita kata tak boleh dah, Nabi tak ada. Tak ada orang kata dah lagu tu tak. Ambil buku ke, ambil telefon, tulis WhatsApp ke, tulis Facebook ke. Ya Rasulullah, aku teringat aku saya kamu lebih pada dia aku sendiri. Aku saya kamu lebih pada ahli keluarga aku lagi. Aku saya mu ni lebih pada bini aku lagi. Kali royak gitu tu di Facebook, bini baca, saya ke siapa ni? Saya ke siapa ni? Tak ada dah orang nak luah perasaan lagu tu. Luah sore lah, duduk sore-sore luah ke perasaan. Tapi nak royak saya ni,
Dia kena kenal dulu. Nak royak sayang kepada Nabi ni, kena kenal Nabi tu. Kena kenal, nak kenal lagu mana? Kena melalui ikut sirah Nabi, ikut cerita Nabi, kena tahu sirah dia. Sirah Nabi kena tahu. Kadang-kadang kita tanya isteri Nabi pun banyak dah tak ingat apa orang, nama gapo. Tak. Anak Nabi tak ingat juga. Tak ingat apa orang anak Nabi, nama gapo tak ingat. Tak ingat. Tak tahu pun ada. Apa lagi nak tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin gapo mula-mula? Duk mai ai bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tok Nabi. Nah. Bin. Lepas tu lepas Abdul Muttalib bin siapa? Tak ingat dah. Tak. Nak siapa ke keturunan Nabi ni? Silsilah Nabi ni siapa kepada Nabi Ibrahim? Siapa kepada Nabi Ismail? Weh, panjang tu. Berapa orang tu? Berapa generasi tu? Bin atas. Tak ada orang apa tu. Nah. Orang tak apa tu. Waktu yang paling mudah aja. Lepas tu nak dengar sirah Nabi ni. Kalau lepas maghrib pun kita cabut lalu. Sirah Nabi tak boleh dengar tu. Tak. Nak cari-cari kuliah lain, bahasa tak boleh nak pergi. Tak. Tambah-tambah musim ni pula, kau tak apa nak pergi. Tak apalah, beli buku lah. Belilah buku. Tak. Tengok buku berapa ni? Rahiqul Makhtum. Kitab sirah. Berapa? Tak sampai 100. Tapi kalau bunyi 50 tu mahalnya. Tak. Mahal. Tak ada murah. Jadi berkira lagu mana kita nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling ringkaslah. Biarlah Nabi kata man sallu alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa selawat ke aku sekali, Allah selawat dia 10 kali. Allah selawat dia 10 kali. Mana nak lahirkan saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kata mulut tu jangan terlucut dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak. Khatib duk kata hari-hari innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kena tahu tu makna dia tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Khatib baca ayat tu ya ayyuhalladzina amanu tu. Kita kena berasa, hei orang-orang yang beriman. Siapa lagi kalau khatib baca depan kita? Sallu alaihi, selawatlah ke atasnya. Suruh selawat ke atasnya tu, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Selalu tukar khutbah bersama-sama dengan imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, selawat Ibrahimiyah. Biar gerak etek mulut kita selawat. Hari Jumaat. Setiap kali kita dengar khutbah bila sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berselawat selalu. Tanda kita ni ingat ke Nabi. Dalam khutbah ni tak boleh kecek apa-apa. Waktu khatib baca khutbah tak boleh baca Quran, tak boleh belek telefon, tak boleh pegang butir tasbih. Ada orang buat tasbih mari dengan khutbah. Khatib duduk khutbah depan dia duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia nak hak mana tu? Waktu itu kena dengar khutbah. Nak zikir lepas pada tu. Sudah main jemaah duduklah subhanallah, subhanallah. Ataupun sebelum khatib berkhutbah. Tak, tapi afdalnya hari Jumaat ialah tinggal zikir selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi. Tak, baca Al-Quran pun kalau boleh dikurangkan pada hari Jumaat lebih pada selawat. Maknanya kalau hari Jumaat ni ambil surah Kahfi sudah. Lepas tu gak lebih tu selawat. Lebih tu berselawat.
Nabi SAW. Tapi yang kita jenis kita, muka kita jenis Melayu ni jenis berat mulut lah. Jenis berat mulut. Terlucuk daripada apa ni khatib kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada seorang habuk Allahumma salli ala Muhammad. Tak jawab. Tak selawat. Pas nak kata hak saya lah ke mana? Nak banding dengan ahli-ahli sufah, orang-orang tabi'in, orang-orang apa ni masyayikh apa ni tasawuf ni, kadang-kadang bila dia dengar orang nasyid pun dia berair mata. Dengan nasyid pun berair mata. Lagu nasyid kan banyak. Tak. Dengar lagu-lagu lain tu baik dengan lagu nasyid. Banyak-banyak nasyid ni, nasyid yang memuji Nabi, yang mengingatkan kepada Nabi, itu lebih baik. Tak. Dah kita selawat malah selawat bila-bila nasyid. Tak. Batu dia kata jangan duk katalah bila ada majlis selawat orang kata ni tak molek, bukan tak molek. Sebab itulah salah satu syair yang dijadikan nasyid. Kita duk bangun selawat tu, kalau kita selawat kan, pada kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kita bangun diri sallallahu ala Muhammad, belagu tidak ni? Tak belagu tu. Tu belagu tu nasyid tu. Kita ada nasyid. Nah, itu nasyid. Tapi ada juga orang berani kata, dia katalah. Tak, dia nak kata tu. Dan kita kena faham. Bukan dalam tu dia ada kata-kata rangkat kata dia tu. Tak. Hak dia puji biasalah. Antal kal badru antas kasyamsu. Tak. Anta nur fauqa nur. Puji. Ini puji. Sahabat Nabi pun ada puji Nabi depan Nabi ni. Puji. Nabi wi kain ke dia. Nabi wi kain ridak ke dia. Hadiah. Kerana puji Nabi. Tak salah. Cuma ada orang salah faham pada rangkap, pada syair hak kita duk guna hak masyhur lah dekat kalangan kita ni. Tak. Dia ada satu rangkap dia kata alimus sirri wa akhfa. Dia kata hak tu salah tu. Hak tu salah tu kerana sifat para nabi ni alimus sirri wa akhfa. Dia kena tahu alimus sirri wa akhfa ni dia muqaddam pada perangkat yang seterusnya. Tak. Rabbi irhamna jami'a. Dia minta dengan Allah dalam perangkat tu Rabbi irhamna jami'a alimu sirri wa akhfa. Cuma dia tak dapat alimu sirri wa akhfa ni, iaitu sifat kepada Allah Ta'ala yang mengetahui sirri wa akhfa, yang tersembunyi dan juga rahsia. Tu menggo dalam puji Nabi, puji patu doa dengan Allah Ta'ala, tak ada masalah. Hak pertikai ni orang Melayu. Syair ni orang Melayu pertikai. Orang Arab tak pertikai, mengu dia faham dah. Kalau tidak masyayikh orang-orang Arab yang faham bahasa dia, yang lebih dalam dari bahasa dia, lebih faham ni syair ni, dia dulu sepatutnya pertikaikan. Tapi kita faham dalam bentuk kefahaman kita orang Melayu, waktu kita pertikaikan. Berdiri kau, duduk kau, tak ada masalah. Dah nak nasyid ke? Tak kena nak duduk. Bangunlah. Orang nasyid diri belakang. Jangan samakan orang bangun selawat tu sebab dia kata Nabi masuk, Nabi mari. Tidak, tak ada orang bermaksud gitu waktu dia selawat berdiri. Tak ada, kecuali majlis-majlis tarikat yang tarikatnya agak orang panggil ekstrim, dia katakan sesat. Mana berilui dan sebagainya waktu. Orang kata Nabi mari, siap letak kursi tengah, ada sejadah hijab tak situ, suruh Nabi dan selawat-selawat, Nabi mari, bangun belakang. Tu lain. Tu konteks negara lain, bukan negara kita Asia. Dia tak buat gitu. Cuma ada dalam Facebook ni, ada dalam Facebook royak Nabi mari, tunjuk Nabi di atas sofa, tak nampak. Kecek dengan Nabi, ana malizi. Biarlah tu sorang tu. Tu memang jenis orang panggil tu dah. Kecek Arab pun tak erti, pada royak dia kecek dengan Nabi dengan bahasa Arab. Jadi nak saya kepada Nabi SAW biar ada sifat
kasih sayang kita ni. Nak sayang ke Nabi SAW. Biar boleh mari rasa cinta kepada Nabi SAW. Buat lagu mana? Buatlah berbagai cara sekalipun. Ikut ulama-ulama ajar. Tamanya kena tahu sirah Nabi. Kena tahu sirah Nabi. Kena tahu hadis-hadis Nabi. Kena belajar hadis-hadis Nabi. Kena dengar. Kita hadis dalam masjid kita ni ada hak terjemah tu Sunan Sittah. Duduk tepi alik kiri kita tu, dekat pintu masuk tu, alik kiri ni kotak dia tu nak rela dah. Tapi tak ada orang ambil belek. Terjemah dah tu bukan bahasa Arab. Terjemah dah. Ambil bacalah. Baca matan hadis, baca terjemahan. Baca matan hadis, baca terjemahan. Kalau kita khatam Al-Quran, dah banyak dah khatam Al-Quran, biar boleh khatam kata kita hadis. Kerana hadis dan Al-Quran ni lah satu sumber sahaja. Tolak hadis, maka batal imam. Batal imam. Tolak hadis. Maka kena baca juga hadis Nabi SAW. Kena dengar juga hadis Nabi. Baca ni. Baca. Biar sekali harung, boleh habis sekali. Alhamdulillah dah. Wallahu ta'ala alam. Itulah asbabun nuzul yang dalam ayat ni disebutkan. Baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dalam muhtu para dia mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.